Sebenarnya kalau kita lihat prosiding Parlimen, prosiding Dewan Rakyat tu keseluruhannya dari pukul 10 pagi sehingga pukul 5.30 petang dan kadang-kadangnya sehingga pukul 11 malam tu, pada keseluruhannya ianya tidak sebegitu. Prosiding berjalan dengan lancar, secara aman, secara damai, dan perdebatan berjalan secara lancar juga. Cuma saya rasa boleh jadi dalam 5% daripada waktu tersebut terdapat pergeseran dan pertengkaran serta perbalahan. Tetapi malangnya yang pergeseran itulah yang diviralkan dan juga yang digembar-gemburkan oleh agensi-agensi berita dan diviralkan di dalam sosial media itu. Pada amnya 95% masa perdebatan tu ianya berjalan lancar. Jadi bagi saya pergeseran dan perbalahan sebegitu tidak berapa elok, tidak berapa enak dipandang ramai. Lebih-lebih lagi apabila rakyat, warga negara Malaysia dan juga warga negara di luar Malaysia pun dapat melihat perbalahan yang sebegitu rupa. Walau bagaimanapun saya akan berusaha sedaya upaya untuk menenteramkan keadaan. Tetapi saya rasa kadang-kala tu di dalam kepanasan, suasana kepanasan perdebatan tu perkara-perkara tersebut tidak dapat dielakkan lah. Saya bukan ingin membela mereka, tetapi menjadi kebiasaan manusia lah kan. Kadang-kadang tu di tengah kehangatan perdebatan tu hilang sedikit lah hilang sedikit lah kawalan perangai itu. Tapi saya harap perkara tersebut dapat dikurangkan. Bagi saya kriteria perbahasan berkualiti ialah satu perbahasan mengenai sesuatu isu itu secara mendalam, secara matang dan tidak secara emosi. Bagi saya itu adalah satu tanda perbahasan berkualiti. Dan saya faham di dalam Dewan Rakyat dipenuhi oleh ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik. Maka kita tidak dapat lari dari berpolitik di dalam Dewan Rakyat tu. Tapi kalau politik tu dapat dikurangkan semasa perbahasan, maksud saya politik kepartian lah, bukan politik negara. Ya, politik kepartian tu dapat dikurangkan dalam Dewan Rakyat, maka saya rasa lebih elok dan akan menjadikan perbahasan tu lebih bermakna kalau boleh dibuat demikian. Itulah pendapat saya mengenai perbahasan berkualiti. Saya tidak berani kata sama ada ahli-ahli parlimen yang lebih muda lebih berkualiti perbahasan mereka dibandingkan dengan ahli-ahli parlimen yang lebih tua. Saya rasa kita tidak boleh membuat andaian sedemikian. Kebanyakan ahli-ahli parlimen muda sememangnya saya nampak research mereka lebih baik sedikit dan cara mereka berdebat tu pun berlainan sedikit. Namun terdapat juga ahli-ahli parlimen yang muda pun yang beremosi, yang berpolitik secara berpanjangan. Jadi kita tidak boleh andaikan bahawa kualiti itu lebih baik di ahli parlimen muda berbanding dengan ahli parlimen tua. Dari pihak parlimen ni, pihak saya, hasrat saya ialah untuk memperkukuhkan bahagian research.
kita mempunyai 15 orang researcher yang membuat research untuk kementerian-kementerian dan juga untuk member parlimen. Mereka bekerja amat keras sekali untuk menjadi support staff kepada ahli-ahli parlimen tu semasa pendabatan dan sebagainya. Hasrat saya kalau boleh, saya ingin memperkukuhkan bahagian research ni, kerana mereka adalah satu bahagian yang amat penting. Saya rasa 15 orang tu agak membebankanlah bagi mereka untuk menampung keperluan research untuk kesemua 222 orang member parlimen dan untuk kementerian-kementerian lagi. Jadi hasrat saya itu memang untuk memperkukuhkan, kalau boleh untuk menambah kaki tangan bahagian research kita lah. Ya. Kemudian saya rasa research ni amat penting kerana dengan research yang mendalam lah sesuatu perbahasan akan bertambah kualitinya. Baru-baru ini saya membuat bermesyuarat dengan Majlis Peguam umpamanya, dan telah saya cadangkan kepada Majlis Peguam agar kalau boleh Majlis Peguam mempunyai satu komiti atau satu pasukan peguam yang secara sukarela yang dapat membantu ahli-ahli parlimen dari segi perundangan, dari segi perlembagaan, dari segi undang-undang pentadbiran dan sebagainya. Kalau boleh mereka, kalau boleh ada ahli-ahli parlimen yang memerlukan nasihat guaman ataupun input-input mengenai rang undang-undang dan sebagainya, maka disediakan satu pasukan di Majlis Peguam tu di mana mereka ni dapat membantu ahli-ahli parlimen tersebut. Jadi alhamdulillah Majlis Peguam nampaknya positif dengan cadangan saya, dan saya harap pasukan tersebut dapat ditubuhkan secepat mungkin. Saya juga saya juga berharap bahawa ada civil society, ada NGO dan juga badan-badan profesional seperti doktor-doktor, akaunten, bahagian-bahagian badan-badan profesional mereka juga dapat mempunyai pasukan-pasukan yang sedemikian yang dapat memberi nasihat dan input-input kepada member parlimen secara langsung mengenai apa-apa rang undang-undang yang berkenaan dengan profesi mereka. Saya rasa kalau kita ada support yang sebegitu, maka research ahli-ahli parlimen kita ni akan menjadi lebih mendalam, menjadi lebih bermakna. Salah satu mahruan tu yang saya ingin buat tu adalah yang seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu pengujudan support untuk ahli-ahli parlimen kita di dalam membuat research. Saya juga ingin memperkukuhkan research department di parlimen ni. Tetapi yang utama sekali saya rasa ialah pembudayaan penggunaan jawatan kuasa pilihan khas. Saya rasa itu adalah satu inisiatif yang amat baik yang telah dimulakan oleh mantan speaker yang lepas. Saya ingin membudayakan penggunaan jawatan kuasa pilihan khas ni kerana saya rasa dengan penglibatan jawatan kuasa pilihan khas dengan lebih banyak yang mempunyai aktiviti-aktiviti skrutini, analisa, kritikan dan pemberian input kepada tiap-tiap kementerian. Saya rasa perkara tersebut adalah satu perkara yang amat baik. Untuk mencapai matlamat ini, saya dan dengan kerjasama
Datuk Ketua Pentadbir Parlimen dan kerjasama Tuan Setiausaha Dewan Rakyat sedang mengusahakan penubuhan satu sekretariat khas untuk jawatan kuasa pilihan khas ni. Kita sedang meminta kebenaran untuk mencari pegawai-pegawai khidmat, support staff lah untuk yang khas, yang dedicated untuk jawatan kuasa pilihan khas. InsyaAllah kalau kita berjaya di dalam berjaya berbuat demikian, maka jawatan kuasa pilihan khas ini akan mempunyai stafnya sendiri, insyaAllah. Nyatakan bahawa sitting ini ialah di Dewan, di bangunan Parlimen. Jadi bagaimana kita nak adakan virtual sitting tu memang tidak dapat diadakan mengikut proclamation yang telah dibuat tu. Sitting tu di Dewan Parlimen. Kemudian kalau kita lihat peraturan mesyuarat pula, sememangnya menghendaki sitting tu secara fizikal. Jadi kalau kita nak buat secara virtual ni, maka terpaksalah kita pindah peraturan mesyuarat. Kita perlu kaji selidik sama ada artikel 62/5 Perlembagaan Persekutuan pun perlu dipindah, dan kita perlu ada satu peraturan yang barulah untuk membenarkan MP-MP yang hadir secara virtual ni untuk mengundi, untuk bercakap, untuk mencelah dan sebagainya. Itu akan mengambil satu proses yang panjang dan masa yang agak lama. Saya akan melihat perkara tersebut. Saya kata jawatan kuasa Dewan dan juga jawatan kuasa peraturan mesyuarat perlu juga melihat perkara ini dengan lebih serius lah. Tetapi itulah, kerana kalau ia melibatkan pindaan program Perlembagaan Persekutuan, maka saya rasa kita perlu berlibat urus dengan semua member Parlimen, kerana Perlembagaan Persekutuan hanya boleh dipindah dengan sokongan 2/3 Dewan Rakyat. Kebebasan ni ialah satu isu mentaliti dan isu kelakuan. Ya. Macam kehakiman. Mahkamah kita bebas, tapi dia tak ada Suruhanjaya Kehakiman yang berlainan daripada cabang-cabang pentadbiran yang lain. Malah kalau kehakiman tu, dia punya support staff pun memang civil service pun. Ya. Tapi apakah badan kehakiman kita tidak bebas? Saya rasa bebas. Serupa dengan SPR pun. Macam saya kat SPR, orang akan cakap, oh, SPR kena jadi satu badan yang bebas, kita tentukan bajet kita sendiri, kita ada staff kita sendiri, tak pakai civil servant dan sebagainya. Tapi walaupun bukan sedemikian, sekarang ni SPR masih bebas. Serupalah di Parlimen ni. Bagi saya, seperti mana yang saya katakan tadi itu, kebebasan itu adalah satu perkara mental dan perkara kelakuan. Kita boleh adakan satu Suruhanjaya yang bebas dan sebagainya, tapi kalau mentaliti dan kelakuan itu tak bebas, tak akan bebas juga. Kita boleh buat dinding yang besar, satu tembok yang melingkupi Parlimen ni, tapi kalau tak bebas juga. Ya, itu satu perkara pokok yang pertama. Yang kedua, ia rancangan untuk mengadakan satu akta Suruhanjaya Perkhidmatan Parlimen. Ya, itu memang dilakukan oleh mantan speaker. Memang terdapat draft undang-undang untuk berbuat demikian, di mana dicadangkan di dalam draft tersebut satu Suruhanjaya Perkhidmatan Parlimen ditubuhkan.